Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya ucapkan kepada pensyarah penulis saya iaitu Dr. Azhar bin Muhammad Sabir. Nama saya Muhammad Iqbal Nabi Abdullah. Nombor matrik saya pula ialah 206416. Hari ini saya akan membentangkan laporan PALS iaitu laporan pengalaman awal di sekolah menengah kebangsaan Seri Peling pada 31 Julai hingga 11 Ogos. Baiklah, seterusnya isi kandungan. Pertama sekali ialah sejarah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling dibina dengan keluasan 9.72 ekar pada 5 Januari 1995. Seramai 19 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Rahmat ditempatkan di sekolah ini dengan diketuai oleh seorang penyelidik petang. Pada 1 Januari 1997 bermulalah sesi persekolahan dengan penambahan 3 tahun sastra. Pada Jun 2002 pula, Sekolah Kebangsaan Seri Peling telah dinaik taraf sebagai sekolah menengah grade A. 4 orang guru makanan mata pelajaran telah dilantik. Pada tahun 2003, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling telah ditawarkan subjek aliran MPV, Landscape dan Perabot. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling telah dianugerahkan sebagai sekolah showcase Sekolah-Sekolah Negeri Johor oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor pada 3 April 2018. Kini, jumlah keseluruhan murid di sekolah ini adalah seramai 1,804 orang murid, manakala jumlah guru pula ialah seramai 124 orang. Seterusnya ialah visi dan misi. Misi sekolah ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi sekolah pula ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Seterusnya ialah lokasi sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling terletak di zon kawasan Skudai dalam daerah Johor Bahru. Tempat-tempat yang berhampiran dengan kawasan sekolah antaranya ialah Bukit Indah, Bandar Baru Udao dan Udao Utama. Sekolah ini mempunyai ramai murid kerana kawasan sekolah ini adalah kawasan perumahan penduduk Taman Peling. Seterusnya ialah infrastruktur sekolah. Terdapat pelbagai jenis infrastruktur di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling iaitu pejabat, bilik guru, perpustakaan, kantin, makmal komputer, makmal biologi seperti yang doktor boleh lihat, bilik guru, stor sukan, padang, bilik seni visual, bilik SPBT, bilik kaunseling dan banyak lagi. Seterusnya ialah persekitaran sekolah dan bilik darjah. Seperti gambar di sebelah kiri, doktor boleh lihat tapak perhimpunan, kawasan bangunan, kawasan pondok jaga, pintu pagar sekolah menengah kebangsaan Seri Peling, kantin, bilik darjah, ruang rehat dan kantin guru, surau dan banyak lagi. Seterusnya ialah struktur organisasi dan pengurusan sekolah. Struktur organisasi dan pengurusan sekolah diketuai oleh Puan Chew Wei Mei iaitu pengetua SMK Seri Peling, manakala guru penolong kanan pentadbiran ialah Puan Mahfuzah binti Buang, penolong kanan halaman murid ialah Puan Hajah Zainab Siah Zakaria, penolong kanan kurikulum Puan Hajah Hanisa binti Muhammad, penolong kanan sesi petang iaitu Puan Haslinda binti Ahmad, penolong kanan pendidikan khas Puan Ungku Adlin binti Ungku Abu Bakar, guru kanan bahasa Cik Bobby Chan, guru kanan teknik dan vocational Puan Liu Shaoli, guru kanan sains kemasyarakatan Puan Ji Davisanti, guru kanan sains dan matematik pula ialah Encik Muhammad Khairul bin Jamaluddin. Setiap jawatan dalam struktur organisasi sekolah ada tanggungjawab mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, tanggungjawab seorang pengetua ialah memantau kesemua individu yang berkhidmat di sekolah, termasuklah staf sokongan. Puan Chan Wei Mei juga mestilah memastikan pengurusan dan pembangunan SMK Seri Peling sentiasa berjalan dengan lancar dan sejajarlah dengan matlamat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling yang sentiasa mahu menjadi antara sekolah yang terbaik di daerah Johor Bahru, Johor. Seterusnya, saya akan pergi ke budaya sekolah dan budaya kerja. Terdapat banyak budaya sekolah dan budaya kerja yang saya dapat lihat di SMK Seri Peling. Pertama sekali ialah buku pengurusan kelas di setiap bilik darjah sepanjang waktu persekolahan. Buku pengurusan bilik darjah merupakan satu proses yang memerlukan guru mengurus bilik darjah agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan. Seterusnya ialah sentiasa mengemaskini papan kenyataan sekolah. Papan kenyataan merupakan satu kelengkapan sekolah bagi membuat sebaran dan maklumat kepada murid bagi memberi info berkaitan sekolah dan notis-notis penting. Ianya penting untuk kita mengemaskini papan kenyataan sekolah agar murid-murid tidak terlepas sebarang info dan juga maklumat. Yang ketiga ialah program budaya murni.
Program Budaya Murni di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling dilakukan pada setiap hari Khamis. Program ini akan dilakukan di surau sekolah bagi murid yang beragama Islam. Bagi murid yang bukan beragama Islam pula akan menjalani program Budaya Murni di Dewan Sekolah. Yang keempat ialah sering melakukan sesi perjumpaan antara ibu bapa dan juga murid. Seterusnya ialah tentang PIBG. PIBG ini merupakan akronim bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru. PIBG diwujudkan bertujuan untuk membina semangat muafakat antara ibu bapa dan guru. Tujuan penubuhan PIBG adalah untuk menjaga kebajikan dan kemajuan dalam perkhidmatan sekolah serta membantu sekolah menyediakan kemudahan para pelajar di sekolah lalu untuk bertukar-tukar idea antara guru dengan ibu bapa. Di sini saya sertakan sekali tugas-tugas dan tanggungjawab dalam PIBG. Yang pertama sekali ialah ex officio iaitu pengetua Puan Chain Wei Mei. Yang kedua ialah yang dipertua Datuk Suhaila binti Ahmad. Yang ketiga ialah naib yang dipertua Encik Jaya Balan. Yang keempat setiausaha Encik Muhammad Syahrul bin Parijan. Naib setiausaha pula ialah Puan Hazaniza binti Dahlan. Bendahari Puan Nur Hidayati binti Misran. Ini antara top board bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Seterusnya ialah pemerhatian terhadap proses PDP. Pada 2 dan 5 Ogos 2022, saya berpeluang untuk masuk ke dalam kelas semasa sesi PDPC Bahasa Melayu oleh Puan Eni Sutina. Puan Eni Sutina merupakan guru pembimbing saya pada semasa saya menjalankan program PALS. Sepanjang saya masuk ke dalam bilik darjah, murid-murid saya perhatikan lelaki dan perempuan sangatlah aktif untuk menimba ilmu kerana sesi PDPC Puan Eni Sutina agak menarik. Puan Eni Sutina juga melakukan aktiviti berkumpulan. Selain itu juga, Puan Eni Sutina juga menggunakan bahan seperti surat khabar, kertas majung dan pen marker. Alat bantu mengajar pula ialah buku teks KSSM Bahasa Melayu tingkatan 4 dan set-set soalan yang diberikan. Amalan pedagogi yang diterapkan dalam bilik darjah adalah amalan kemahiran berfikiran tinggi iaitu KEBAT, amalan kreativiti dan inovasi serta amalan komunikasi dan kolaborasi. Saya juga sertakan RPH pada kedua-dua hari tersebut. Seterusnya ialah refleksi terhadap aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum akan berlangsung pada setiap hari Rabu pada masa pertama waktu persekolahan. Murid-murid diwajibkan memakai pakaian kelab atau persatuan. Saya telah memilih persatuan atau unit uniform Kadet Pertahanan Awam Malaysia. Pelbagai jenis aktiviti yang telah dilakukan seperti cara-cara pemasangan dan bukaan khemah. Melalui aktiviti ini, saya dapat lihat bahawa murid-murid dapat belajar nilai kerjasama, sifat saling membantu-membantu dan semangat percaya akan diri. Selain itu, aktiviti masa khemah juga dapat memupuk semangat berdikari, suka menolong dan juga berfikiran kritis. Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya kerja. Yang pertama ialah program NILAM merupakan salah satu usaha pihak sekolah untuk menjaga amalan pembaca di dalam kalangan para pelajar. Kedua, budaya patriotisme juga disuntik dalam kalangan murid dan guru SMK Seri Peling. Sepanjang tahun, sambutan Hari Kemerdekaan mesti dijalankan dengan meriah dan pelbagai pertandingan diadakan. Yang ketiga ialah budaya mengeratkan silaturahim antara guru. Guru-guru telah merancang untuk membuat hari keluarga di Desaru selama 3 hari 2 malam agar kuah dalam kalangan guru sentiasa erat. Dan pelbagai lagi. Pelaksanaan budaya kerja dan budaya sekolah. Antara kelebihannya ialah pertama dapat menerapkan semangat patriotik dalam kalangan murid dan guru. Yang kedua, kelebihan bagi pelaksanaan budaya sekolah ini ialah menjadikan pelajar dan guru lebih berdisiplin. Yang ketiga, akan rasa disayangi kerana budaya di sekolah mementingkan budaya saling menghargai antara agar pelajar merasakan keakraban dan merasa kasih sayang. Kekurangannya pula ialah pertama, murid kelas belakang kerap tidak menghadiri ke sekolah dan mereka terlepas banyak aktiviti yang dapat menerapkan budaya murni. Yang kedua ialah budaya kerjasama yang ditunjukkan murid dan juga guru agak tidak merasakan. Yang seterusnya ialah penambahbaikan. Pertama, pihak sekolah perlu mengambil tahu tentang suatu permasalahan yang murid hadapi agar pihak sekolah dapat punca murid tidak ada ke sekolah. Yang kedua ialah budaya saling membantu antara murid dan guru mestilah sentiasa dipraktikkan. Atau memberi ganjaran atau memberitahukan kepada amalan sikap tolong-menolong. Sebagai rumusan, khusus pengalaman awal sekolah membuatkan perasaan saya menjadi lebih menjadi seorang pendidik itu lebih kuat. Khusus hal ini telah menunjukkan kepada saya bagaimana pengorbanan dan tanggungjawab seorang guru itu untuk mendidik pelajarnya. Saya kagum dengan sistem pentadbiran SMK Seri Peling kerana sangat efisien. Tugas-tugas guru dalam setiap pentadbiran menjalankan tugas mereka dengan sebaiknya. Khusus PAS juga menjadikan kita seorang yang lebih berdisiplin sebagai seorang guru untuk memastikan para pelajar berdisiplin. Sudah tentu kita dahulu akan mendisiplinkan diri kita. Sekian itu sahaja bagi saya. Terima kasih.